وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita diberikan peluang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita berada pada dalam majlis ilmu pada malam ini, dan juga kita dapat sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjamaah, kerana semuanya adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah masih lagi pertemukan kita pada malam ini setelah beberapa bulan kita tidak bertemu. Lebih kurang berapa bulan lah? 6 bulan lah. Masya Allah, satu jangka masa yang panjang tak bertemu. Tapi Allah panjangkan lagi umur kita untuk kita bertemu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang baik, pada masa yang baik, supaya kita semua insya-Allah dapat di tempat yang baik di akhirat nanti, insya-Allah. Pertemuan kita pada malam ini untuk sambung balik pengajian daripada kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, iaitu 70 cabang daripada cabang iman, yang mana sudah pun kita masuk kepada cabang iman yang ke-16 pada muka surat yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, hadis Anas yang disepakati sahih. Pegangan teguh seseorang dengan agamanya sehingga dicampak ke dalam api lebih dia sukai berbanding kufur. Dia punya cabang iman yang ke-16. Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman. Thumma qala wa an yulqiya fin nari ahabbu ilaihi min an yarji'a ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu. Terjemahannya, sesiapa yang mempunyai 3 perkara dalam dirinya, maka dia akan merasai kemanisan iman. 3 yang disebutkan ini sudah pun disebutkan pada hadis yang lalu, yang jadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dicintai daripada segalanya. Dan Nabi SAW, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih, iaitu Nabi dan Allah dan Nabi itu lebih dikasihi, lebih dicintai. Yang mana hadis yang telah lalu, yang mana nak tengok 3 perkara tu, 3 bahagian tu, tengok balik semula pada muka surat yang lalu. Ada? Ingat lagi tak? Tak ingat, 6 bulan dah lama dah. Kena ulang balik muka surat berapa, yang mana tengoklah, saya tak ulang balik. Jadi 3 perkara. Kemudian dia kata, kemudian baginda bersabda lagi, kalaulah dia, sebenarnya di situ la'ai wa ayyul qiyah, itu bukan dia mencampakkan dirinya ke dalam api, bukan dia sendiri, perbuatan orang tu sendiri. Maknanya kalau seseorang itu nak dicampakkan ke dalam api untuk disuruh kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih disukai, lebih didahulukan daripada kufur kepada Allah. Tak apalah, kau nak campak aku dalam api, campaklah aku dalam api, tak mengapa. Dia rela dia itu diazab dia atas muka bumi Allah oleh orang lain, diseksa oleh orang lain, supaya apa? Supaya keluar kufur daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia iman sudah sempurna, imannya sudah teguh, iman dah kuat. Masya Allah. Dia lebih rela mencampakkan, bukan dia campak ni, maksudnya kalau orang nak mencampakkan dia ke dalam api, lebih disukainya berbanding kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya daripada kekufuran. Maknanya kalau orang nak paksa juga dia masuk ke dalam agama yang lain, agama yang sebelum, ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga paksa
Kalau kau tak buat, aku seksa kau. Kalau kau tak buat, kau tak kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku bunuh kau. Kalau kau tak kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kufur, tak tinggalkan agama Islam, aku penggal leher kau. Dia kata, kau nak penggal lah. Boleh Berani? Diam je, slow je jawab. Berani. Sebab apa? Sebab belum datang lagi, belum kita diuji lagi sebagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita semua di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada kisah ini, daripada hadis ini, kalau kita lihat balik, kita kembali balik, kita balik kepada zaman dulu, pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka punya iman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, memeluk agama Islam. Di antaranya cerita pertama saya nak bawa kisah sahabat radhiyallahu taala anhu, iaitu Abdullah bin Hudzafah. Pernah dengar nama Abdullah bin Hudzafah? Abdullah bin Hudzafah ini adalah utusan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ke negeri Rom. Pada zaman dulu taklukan Rom di bawah pemerintahan Raja Kaisar. Dia raja sana, Raja Rom dipanggil Kaisar. Kalau Raja Parsi dipanggil Kisra. Jadi Abdullah bin Hudzafah dihantar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berperang. Kemudian beberapa daripada kalangan orang Islam berserta dengan Abdullah bin Hudzafah ini ditawan oleh Raja Kaisar. Bila dibawa kepada Raja Kaisar, dipegang. Kemudian ketika mana berhadapan dengan Raja Kaisar, maka Raja Kaisar bercakap dengan Abdullah bin Hudzafah. Bila dia bercakap dengan Abdullah bin Hudzafah, dia tengok hebat orang ni. Dia punya kebijaksanaan dia, kepandaian dia, petah bercakap. Maka Raja Kaisar ni kata kepada Abdullah bin Hudzafah, wahai tuan, wahai fulan, kamu masuk agama Nasrani lah. Kamu masuk agama Nasrani. Kalau kau masuk agama Nasrani, aku lepaskan kau, kata Raja Kaisar. Maka Abdullah bin Hudzafah kata, aku tak akan keluar daripada agama Islam. Dah kena tangkap ni, dah jadi tawanan ni. Kau masuk agama Nasrani, okey, aku lepaskan kau. Okey, tak nak. Okey, kalau macam tu, aku nak tawarkan kepada kamu segala separuh daripada kau berkongsi dengan aku lah. Aku raja, aku bagi sebahagian daripada taklukan aku pada kau. Kau ambil separuh, kau ambil separuh, kita kongsi. Maka Abdullah bin Hudzafah kata, kalau kamu bagi kepada aku segala milik kamu, kerajaan kamu, dan juga kerajaan ayah kamu, kerajaan seluruh orang Arab semua, bagi aku untuk keluar daripada agama Islam, aku takkan keluar daripada Islam. Marah Raja Kaisar, jawab macam tu. Okey, kalau kau tak nak juga, aku akan seksa kau. Terserah pada kau, kata. Kau nak seksa aku, tak apa, aku nak seksa kau, aku nak bunuh kau. Terserah pada kau, kata Abdullah bin Hudzafah. Baik. Kata Raja Kaisar, ambil Abdullah bin Hudzafah, pergi kurung dia. Kurung, tak bagi makan. Berapa lama dikurung, sampai kurus kering, tak dibagi makan. Sampai satu waktu dibawakan, dihidangkan kepada Abdullah bin Hudzafah, iaitu daripada arak dan juga khinzir. Dah berapa hari tak makan. Kalau kita lah tak makan berhari-hari, tak payah kata berhari lah, 3 hari tak makan direct, macam mana rasa? Ini berhari-hari tak makan, Masya Allah. Lepas tu diletakkan, dihidangkan dengan arak dan juga khinzir. Tapi Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu ta'ala anhu tak makan pun, tak ambil pun. Kerana apa? Dia tahu orang ni nak mempersendakan dia. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Setelah daripada itu, bila tengok Abdullah bin Hudzafah tak mendekati makanan tersebut, kalau dia nak makan boleh je. Boleh tak makan? Boleh ke tak boleh? Boleh je nak makan. Kenapa? Dah darurat, tak ada makanan, dah nak mati dah. Boleh saja tak makan. Tak apa. Lepas tu dia bawa keluar makanan tu, diberikan kepada Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, makanan yang lebih baik dan lebih enak. Kemudian barulah lepas itu dibawa keluar makanan tersebut, dah makan, keluar. Okey, sekarang ni kau nak jadi Nasrani ke tak nak? Tak nak juga. La ilaha illallah. Kurang lagi.
kurang lagi. Sampai dikatakan dibawa perempuan, dibawa kepada Abdullah bin Hudzafah untuk nak mesra-mesra lah dengan Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Tapi Sayyidina Abdullah bin Hudzafah kuat iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun panggil abang, pujuk rayu. Perempuan cantik, dia ambil perempuan yang paling cantik di tempat tersebut. Cari perempuan paling cantik, letak kat dalam tu, supaya goda Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Tapi Sayyidina Abdullah bin Hudzafah tak ada gerak langsung. Marah perempuan tadi, keluar daripada penjara tadi, tempat kurungan Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, marah kepada raja. Dia kata, engkau ni letak aku dekat, aku tak tahulah dia ni manusia ke batu ke apa. Entah dia tahu dah aku ni perempuan ke lelaki, dia kenal ke aku siapa. Masya Allah, kuatnya iman Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Baik, tak jadi juga. Nak paksa buat macam ni tak jadi, nak buat macam ni tak jadi. Akhirnya dikeluarkan Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Bila dikeluarkan Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, maka raja kata, sekarang ni aku nak bunuh kau. Pengawan siapkan satu bekas besar untuk dipanaskan dipanaskan minyak sampai menggelegak minyak. Sekarang ni aku dah panas minyak. Ambil seorang daripada tentera Islam ataupun orang Islam yang kena tawan, ambil campak ke dalam air, minyak panas tadi. Apabila dia ambil, dicampak ke dalam minyak panas tadi, terkelihatan kulit-kulitnya dan juga daging-dagingnya berkecai habis, rosak. Nampak timbul je tulang-tulang. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah tengok, Masya Allah. Sekarang ni ambil orang ni, pergi campak dia ke dalam minyak tadi. Dia bawa Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, ketika mana nak sampai kepada minyak yang panas tadi, yang menggelegak tadi, sampai dah rasa bahang daripada panas, maka Sayyidina Abdullah bin Hudzafah menangis. Maka Raja Kaisar kata, tu dia dah menangis dah tu. Tu maknanya dia nak jadi Nasrani tu, dia nak terima dah tu. Okey, panggil dia sini, panggil sini. Panggil. Okey, sekarang aku kau nak masuk Nasrani ke tak? Kata Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, aku tak akan masuk Nasrani, aku tak akan keluar daripada Islam. Datuk, tadi engkau nak sampai dekat minyak panas tadi, engkau menangis tu sebab apa? Sebab kata Sayyidina Abdullah bin Hudzafah kata, aku menangis sebab aku hanya ada satu nyawa saja. Satu nyawa je. Kalau sekiranya aku ada nyawa sebanyak bilangan bulu-bulu yang ada pada tubuhku, nescaya aku akan gadaikan nyawaku semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Lebih aku suka kalau aku mati dalam keadaan macam ni. Kerana apa? Kerana nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang sahabat Rasulullah SAW. Apabila dengar macam tadi, maka Raja Kaisar tu kata, macam ni lah, engkau ciumlah kepala aku lepaskan kau. Kata Raja Kaisar. Kata Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, tak, bukan aku saja, bahkan dengan semua orang Islam, aku dan semua orang Islam kau bebaskan. Okeylah, macam tu, kau cium kepala aku bebaskan kau, dan aku bebaskan orang Islam. Maka Sayyidina Abdullah bin Hudzafah ciumlah kepala Raja Kaisar tadi, maka dilepaskan Sayyidina Abdullah bin Hudzafah bersama dengan orang Islam yang ditawan. Apabila sampai pulang sahaja ke Madinatul Munawwarah, bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, maka diceritakan apa yang berlaku ketika berada dengan menjadi tawanan kepada Raja Kaisar, Raja Rom. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia kata, sesungguhnya kita semua berhak mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku mulakan kepada diriku. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu terus pergi kepada Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, terus kucuk kepala Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, dan semua orang Islam kucuk kepala ni. Masya Allah. Sebab apa? Sebab imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kisah lagi. Kisah ni memang masyhur. Kisah daripada kisah keluarga siapa? Nak tahu? Keluarga. Saya sebut keluarga dah ni. Tak tahu? Keluarga Yasir. Sampai dibuat lagu dia. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. Saya bukan nak nasyid lah, nak bagi tahu je ada nasyid macam tu. Tapi orang lain lah yang nasyid. Bukan nanti jangan ingat saya pula yang nasyid. Jadi cerita kisah keluarga Yasir, kalau kita tengok, Masya Allah,
Kalau kita duduk seorang-seorang, kita buka balik, kita tengok, kita baca balik kisah-kisah yang berlaku kepada mereka, rasanya kalau kita menghayati sungguh boleh mengalir air mata kita. Hari ni kita duduk dengan senang, kita duduk, semua duduk dalam aircon, Masya Allah. Pergi ke mana-mana naik kereta, tak payah naik unta, tak payah naik kuda dan sebagainya. Tapi kita hari ni nak bandingkan iman kita dengan iman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Masya Allah, tak boleh nak banding lah. Iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mereka diseksa oleh orang-orang kafir pada zaman tersebut, orang musyrik seksa mereka. Kita hari ni ada orang paksa kita, jangan mengaji dah, nak datang surau bila masa. Hari tu PKP sekejap je lah tutup surau. Tu pun orang bunyi dah, bising je tak? Ramai orang, apa ni tutup surau, tak boleh tutup surau ni. Ini mesti ada ni konspirasi dan sebagainya. Masya Allah, macam-macam lah. Dia punya taklik, dia punya komen dia dekat dalam Facebook, dalam Twitter, marah lah. Saya pun ingatlah, Masya Allah, lepas ni orang-orang kita ni semua ni datang masjid ni, penuh masjid lepas daripada PKP. Hari ni penuh dah, Alhamdulillah, penuh dah. Penuh lah, sebab apa? Sebab solat jarak-jarak jadi penuh lah. Cuba kalau solat rapat-rapat tengok, Masya Allah, ingat ke dah penuh dah macam Jumaat. Rupanya yang mana yang insaf, yang mana tak insaf. Saya ingat pada diri saya dan juga pada hadirin dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingatlah Allah uji kita baru-baru ni, tak boleh datang solat berjamaah. Jangan pula nanti Allah uji lagi teruk, langsung tutup. Kalau kita tengok di sebelah tempat yang tak boleh langsung, kalau tengok ada sebagian di tempat di Palestin yang mana mereka ditutup masjid-masjid, dijaga, dikawal rapi oleh tentera-tentera Israel dan sebagainya, mereka tak boleh masuk. Tapi mereka usaha juga nak masuk. Alhamdulillah. Kita nanti takutlah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan balak yang lebih teruk lagi sampai kita tak boleh langsung masuk ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perasaan kita? Hari ini Alhamdulillah Allah bagi lagi kesempatan untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada kesempatan lagi nak baca Al-Quran, masih ada kesempatan lagi. Waktu ketika saya belajar di bumi Yaman, sebelum dapat cerita ketika mana masuknya komunis ke negeri Yaman. Mereka dulu masuk komunis. Bila masuk je komunis ke negeri Yaman, mereka seksa orang-orang daripada kalangan ulama'-ulama', mereka seksa. Barang siapa yang mengajar agama, mereka akan tangkap dan mereka akan seksa, masukkan dalam penjara, mereka akan pukul dan sebagainya, torture habis-habisan. Masya Allah. Sampai dia kata, kalau kami jumpa ada je kitab, ada je buku daripada buku-buku agama, kami akan tangkap, kami akan simpan kat dalam penjara. Allahu Akbar. Sampai mereka kitab-kitab ditanam di dalam tanah, tanam. Takut apa? Takut dia orang jumpa. Nak pakai, waktu nak malam-malam buka gali-gali, ambil baca, waktu dah habis tanam balik. Hari ni kita kitab, Masya Allah, kadang-kadang kitab yang ada dekat kita punya rak tu tak terbuka pun, tak dibaca pun. Sampai majlis-majlis pengajian ilmu hari ni kalau kita tengok di merata-rata tempat tak ada orang nak hadir pun. Takkanlah nak tunggu sampai macam tu baru kita nak insaf. Daripada sekarang kita kena ingat balik, waktu inilah kita kena keluarkan balik iman kita. Kita cuba insaf diri kita, kita cuba hitungkan diri kita. Kisah daripada keluarga Yasir ini bermula daripada ayahnya yang bernama Yasir. Yasir ini berasal daripada Yaman juga. Bukan pindah, asalnya pergi ke Mekkatul Mukarramah adalah untuk mencari saudaranya. Mereka pergi bertiga bersama dengan Malik dan Harith. Itu satu keluarga untuk mencari saudaranya di Mekkatul Mukarramah. Ketika sampai saja di sana, bertemu dengan kaum Quraisy di sana, maka mereka cari-cari tak jumpa saudara dia orang cari dia, saudara dia tak jumpa. Maka yang berdua ni balik, Malik dan Harith ni balik ke Yaman semula. Tinggallah sahaja Yasir di bumi Makkatul Mukarramah. Tinggal dia seorang. Sebab apa? Bila duduk kat sana, bila tengok Kaabah, tengok duduk sana, tengok, oh sedap, rasa tenang, rasa seronok, maka tinggallah di sana. Bila tinggal saja di sana, Yasir bersendirian, kemudian bertemu dengan Abu Hudzafah Al-Makhzumi, orang soleh dikatakan di dalam kitab sirah, orang yang baik. Ketika mana melihat Yasir, dia tengok, oh Yasir ni orangnya baik, orangnya bagus, akhlaknya bagus, maka dijaganya Yasir dan dikahwinkan dengan seorang perempuan yang bernama Sumayyah Al-Khayyat, Sumayyah binti Al-Khayyat. Jadi apabila dikahwinkan dengan Sumayyah, maka lahirlah Sayyidina
Ammar bin Yasir. Ammar tu anak dia. Ketika mana lahir Ammar bin Yasir, ketika mana matinya Abu Huzaifah Al-Makhzumi, maka mereka duduk dalam suasana keadaan sebelum bermulanya dakwah Rasulullah SAW, sehingga mereka mendengar Rasulullah SAW bermula untuk berdakwah secara sir, secara rahsia. Maka Ammar bin Yasir ketika itu pergi dengar dakwah Rasulullah SAW di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Permulaan, permulaan masuknya Islam di bumi Makkah. Dakwahnya Rasulullah SAW secara rahsia. Maka bila Ammar rasa seronok, rasa tenang hati ketika dapat masuk kepada agama Islam, maka dia ajaklah ayah balik pulangnya, ajak Yasir dengan ibunya Sumayyah sama-sama memeluk agama Islam. Bila didakwah kepada ibu dan ayah dia, terus dua-dua ni masuk Islam. Inilah keluarga, dikatakan antara keluarga yang pertama. Satu keluarga terus masuk Islam. Ammar, Yasir dan Sumayyah. Sebab tu disebut Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara. Sabarlah keluarga Yasir. Sebab apa datang lagu tu? Datang daripada, saya pula syarah nasyid. Sebab dia datang daripada hadis Rasulullah SAW. Ketika mana mereka masuk Islam, mereka masuk secara sembunyi, tak diketahui oleh kaum Quraisy pada waktu itu. Ketika mana sudah berlalu dalam masa yang lama, kemudian kisah mereka memeluk agama Islam ni tersebar. Maka pada waktu itu Abu Jahal marah. Maka Abu Jahal kata, kita kena seksa dia. Maka kaum daripada Bani Makhzumi daripada Abu Huzaifah. Sebab Sumayyah ini adalah hamba kepada Huzaifah Al-Makhzumi, hamba. Bila hamba yang daripada Bani dan keturunan daripada Makhzum ni, dia jadi daripada wali dia, jadi orang bawahan dia lah. Jadi orang bawahan kepada Bani Makhzum. Maka mereka marah kepada Yasir dan juga Sumayyah dan juga Ammar. Maka mereka tangkap keluarga ni, maka mereka pakaikan besi pada badan mereka, maka mereka bawa ke tempat padang panas, padang pasir yang panas terik. Besi. Dia pakai baju besi, no, bukan pergi perang, baju besi. Pakai, bawa dekat padang pasir, tengah panas terik, mereka baringkan dekat atas padang pasir yang panas tu. Pernah pergi Mekah? Haji pernah pergi tak? Pergi waktu musim panas ke musim sejuk? Musim sejuk. Musim panas tak pernah pergi lagi. Kena pergilah musim panas tengok. Cari satu masa tengok. Cuba jalan atas star waktu musim panas. Macam mana atas star sana? Memang rasa melepuh kaki rasa. Lagi panas pada petang kat sini. Masya-Allah. Mungkin boleh sampai sana Celsius 40 lebih ke sana. Boleh dekat-dekat 50 kot. 40 lebih. Cuba tengok macam mana panas dia. Itu kaki kita kulit tebal. Cuba kita baring atas star boleh? Boleh. Buka baju, sedap rasa baringnya. Landing sekejap lah dekat atas star. Tengok macam mana panas dia. Itulah keluarga Yasir kena. Allahu Akbar. Kena mereka diseksa dan diletakkan batu di atas badan mereka, diseksa memang teruk-teruk sampai mereka katalah kamu bahawasanya Tuhan kami lebih baik, elok, bagus. Dia suruh puji Tuhan dia orang. Ya, dia kata Tuhan, sembahan mereka lah, bukan Tuhan mereka. Sembahan Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia suruh puji kami punya sembahan, puji. Dan kamu katakan yang buruk-buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang mereka diseksa, daripada satu riwayat menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dekat mereka, tapi Nabi tak boleh nak buat apa masa tu. Sebab awal-awal daripada permulaan Islam, Nabi tak boleh buat. Tapi Nabi sebab apa orang tak boleh sakiti Nabi? Kerana Nabi di bawah jagaan Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu dan juga bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Yang sebahagian Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, mereka orang hebat-hebat mereka. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Quraisy juga, Bani Quraisy. Jadi ada yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana keturunan dia. Tapi Yasir daripada zaman tak tahu siapa-siapa dia punya keturunan. Jadi mereka sanggup seksa Yasir dengan Sumayyah dan juga anaknya Ammar. Maka Nabi SAW bila lalu tengok mereka diseksa, maka Sayyidina Yasir berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sampai bila kita ni akan diseksa? Sampai bila? Tengok Nabi SAW lalu, mereka tengok Nabi.
kita kalau kena seksa macam tu, ya Allah ya Rabbi, tak tahu dah. Kalau zaman sekarang mungkinlah, kalau kita tengok dekat sebelah tanah Arab ada yang seksa dengan karen dan sebagainya, mungkin pada zaman ni mungkin. Tapi mereka seksa dengan cara mereka pada zaman tersebut. Ketika mana seksa, Nabi SAW lalu. Maka Nabi SAW kata, sabran al Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Kerana apa? Sebab kamu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempat temu janji kamu adalah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada asalnya. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. Jadi mereka, kalau kita tengok keadaan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, maka mereka merasakan halawah, kemanisan iman. Apa dia maksud halawatul iman? Halawah ni maksudnya kemanisan. Manis ni di mana sebenarnya? Manis kat mana? Manis pada makanan. Manis pada makanan. Ada manis dekat ni. Baju kita ada manis. Kalau orang tauhid kata manis dekat lidah lah. Sebab kita yang merasa manis tu lidah. Mana makanan ada. Kita makan apa manis? Madu. Makan manis-manisan, gula-gula, coklat. Itu yang semanis. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW sebut iman itu sebagai manis, benda yang manis. Kenapa? Kerana di situ adalah kiasan kepada perkataan tersebut daripada majaz ataupun isti'arah ataupun kinayah. Diumpamakan iman itu seperti benda yang manis, yang mana bila benda manis ni semua orang suka. Ke ada yang tak suka? Hatta orang kena diabetes pun semacam juga nak makan benda manis lah. Sebab apa? Sebab dia sedap benda manis ni. Tak ada orang suka benda yang pahit. Ada suka benda pahit? Benda pahit ni obat. Benda yang obat ni pahit-pahit. Tak ada orang nak suka nak makan obat, nak makan kata kalau belah Pahang dia panggil pitawali. Kalau ada sebagai tempat dia panggil pakawali. Tahu pakawali? Orang tua-tua mesti kena tahu. Kalau orang muda tahu, orang tua kena tahu lagi lah. Pakawali ni dia macam akar panjang, dia melilit dekat, kadang-kadang dekat pagar, dekat pokok. Itu pahit dia rasa dia, Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW buat kiasan keindahan, keenakan iman itu seperti kita makan. Kita rasa nafsu kita nak benda yang sedap-sedap. Jadi iman orang bila dah iman dia kuat, seumpama makanan yang manis. Manis ni iman tu dia rasa sampai dia rasa apa? Maka Imam Nawawi kata, qala Nawawi rahimahullahu taala, ma'na halawatil iman, iaitu istilzaz at-ta'at wa tahammul masyaq fid din, iaitu orang tak ada kat dalam tu. Saya ambil daripada kitab lain. Kalau nak tulis, tak ada masalah. Imam Nawawi rahimahullahu taala kata, makna halawah, makna manisnya iman itu adalah orang yang mana merasakan kelazatan di dalam melakukan ketaatan dan menanggung segala kepayahan dan kesusahan di dalam agama. Itu maksud daripada kemanisan iman. Wa itharu dzalika ala a'radid dunya, dan mereka yang merasakan kemanisan iman itu adalah mereka itu melepihkan akhirat daripada hal-hal keduniaan. Dunia ni di belakang, yang dahulu adalah akhirat. Itu dikatakan orang yang merasakan kemanisan iman. Kalau dia kata solat dengan kerja, dia dahulukan solat daripada kerja, contoh. Melainkan kerja yang ada sangkut paut dengan manusia. Masya Allah, Islam ni cantik. Tak adalah dipaksa kita datang solat terus, sedangkan kita punya temu janji masuk kerja daripada pukul contoh asar pukul 4. Tapi jangan keluar pada waktu solat. Kalau bos kita kata boleh pergi solat, kita pergilah solat. Tapi kalau sekiranya kita balik lepas daripada sampai tak terkeluar masa, maka bolehlah kita lambatkan sedikit waktu daripada kita solat pada waktu tersebut. Tapi yang terbaik adalah kita solat pada waktu tersebut. Selagi mana kita mampu untuk solat pada waktu, pada awal waktu, maka kita usahakan untuk solat pada awal waktu. Kenapa? Biasanya para ulama, para salafus soleh, mereka itu merasakan
kenikmatan ketika mana ada panggilan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas salah. Oh, dia kata, ini dah sampai dah temu janji aku dengan kekasih aku Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Bila nak datang solat, mereka rasakan solat itu adalah benda yang paling nikmat, yang paling baik, yang paling seronok, yang paling ada kerehatan dalam solat tu. Kegembiraan dia dalam solat. Kalau orang yang kurang sikit, mereka rasa senang lepas dah solat. Betul tak? Bila dah habis, Allahu Akbar, lega dah solat. Tapi orang yang mana yang dekat dengan Allah, mereka rasa, Allah, seronoknya aku nak datang solat. Sebelum solat lagi, dia dah rasa seronok. Ketika dalam solat, Masya Allah, rasa macam tak nak lepas daripada solat tadi. Sebab itu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, daripada kitabnya Muniyatul Musalli, dan juga para ulama yang lain daripada Al-Hadiqatul Aniqah, daripada satu kitab berjudul Al-Hadiqatul Aniqah, disebut orang yang merasakan, orang yang dekat dengan Allah SWT, mereka rasa cinta, rasa seronok apabila mereka sudah menunaikan solat. Sebab tu dia tunggu pula waktu yang kedua. Maknanya tak sabar-sabar. Dah habis dah waktu zuhur, dah solat zuhur, selesai zuhur, mereka tak sabar-sabar lagi, cinta untuk nak solat asar pula. Tak sabar nak tunggu asar. Ada orang tak, Allah, sikit lagi nak kena solat asar pula. Lain tu. Sini tak ada. Sini Masya Allah, sini semua orang tak sabar-sabar nak solat asar. Dah solat asar, tak sabar nak solat maghrib. Dah solat maghrib, tak sabar nak solat isyak. Dah solat isyak, tak sabar nak solat subuh pula. Kalau orang yang jauh sikit, subuh lagi lah. Allah Akbar, esok nak kena bangun pagi pula subuh. Kalau solat lah. Kalau solat. Kalau yang tak solat terus, na'udzubillah. Itu beza di antara kita dengan orang yang soleh. Daripada kitab yang sama juga disebut halawatu hahuna majazun isti'aratun bil kinayah. Dia kata halawatul iman itu adalah kata pinjam saja, bukannya kata asal. Kerana apa? Kerana ia asalnya manis itu adalah daripada makanan. Terus daripada hadis Nabi SAW, hadis Anas juga, Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Sebab hadis yang sebelum itu daripada Sayyidina Anas, hadis yang kedua ini daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, juga di dalam Sahih Muslim, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'atahu ghanaman baina jabalaini fa'ata qaumahu faqala aslimu fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti a'ta'a rajulin la yakhafu al-faqah. فقال أنس وإن كان الرجل يجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه وأعز من الدنيا بما فيها. Terjemahan, seorang lelaki pernah meminta sesuatu kepada Nabi SAW, lalu baginda berikannya kambing yang banyak seolah-olah memenuhi kawasan di antara dua bukit. Dia pun datang kepada kaumnya dan berkata, masuklah Islam. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad SAW memberi sesuatu kepada seseorang tanpa risau jatuh miskin. Sayyidina Anas berkata, ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi SAW tanpa menginginkan sesuatu selain dunia, namun tidak lama kemudian agamanya lebih dia cintai dan muliakan berbanding dunia dan segala isinya. Sebab apa? Sebab bila mereka menerima agama daripada Nabi SAW, Nabi SAW ini mengajar orang kepada cinta kepada hari akhirat. Kita dah jauh daripada Nabi SAW, kita makin tak nampak lagi pada akhirat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kita dok baca pada malam tarawih biasanya, bulan Ramadan. Kalau kita baca ada sebahagian tiap-tiap malam baca, sebab tiap-tiap malam solat witir. Tapi sebahagian orang baca pada bulan Ramadan je, sebab solat witir bulan Ramadan saja. Tak, bulan Ramadan witir ini adalah sunat yang dituntut. Bagi yang boleh buat, berkemampuan, buatlah. Cuma ulama' dia mengatakan solat witir ini jangan kita biasakan satu rakaat. Memang paling sedikit witir satu rakaat, paling banyak 11 rakaat. Dan yang paling adnal kamal, yang paling kurang, yang sempurna, yang paling rendah sempurna adalah 3. Kemudian naik 5, 7.
Nabi SAW disebutkan pada setiap malam Nabi SAW solat 11 rakaat. Pada hadis sahih Muslim, ya, solat malam Nabi SAW 11 rakaat. Ada sebahagian orang dia ambil tafsiran daripada hadis tersebut, dia kata 11 rakaat itu adalah solat tarawih. Sebab apa? 8 campur 3 jadi 11. Sebenarnya 11 solat malam Nabi SAW itu adalah solat witir. Nabi solat 11 rakaat. Nabi tak ambil yang paling rendah. Nabi semua yang sempurna-sempurna Nabi SAW ambil. Jadi 11 rakaat daripada solat witir, 1 rakaat kalau kita solat hukumnya makruh. Kalau kita sentiasa meneruskan, melazimi solat 1 rakaat, makruh kata ulama. Barang siapa yang bernazar untuk solat witir, maka baginya hendak solat 3 rakaat kata ulama. Sebab apa? Sebab nazar tidak boleh kepada benda yang makruh. Makruh 1 rakaat. Nazar hanya boleh kepada benda yang mubah ataupun benda yang sunat. Maka dia kata barang siapa yang bernazar, aku bernazar untuk solat witir, maka wajib dia 3 rakaat, bukan 1 rakaat. Sebab dia tak boleh benda yang makruh. Baik. Selesai pada cabang iman yang ke-16, dah masuk pada waktu isyak. Kita berhenti setakat ini kerana betul. Sampai waktu isyak, waktu kita selesai. Saya mohon maaflah kalau sekiranya terkasar, tidak elok, tidak baik. Itu adalah kerana kelemahan pada diri saya sendiri. Yang baik itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu adalah kerana kelemahan saya sendiri. Saya mohon lagi sekali kemaafan, ribuan kemaafan kalau sekiranya terlanjur, terkasar bahasa, terhiris hati, terguris hati oleh sebab perkataan saya mohon maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan juga surah Ta'af dan juga doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alikatul insa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa fikum lima tartadi qawlan fi'lan karma zakul halalan daima wa akhilla أتقياء العلماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.